Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Lama saya tak kudara, lama saya tak buat live. Okey, sibuk sikit belakangan ni. Kebetulan kita pun dah dekat nak raya, jadi banyak orang yang berhajat, orang yang berhajat untuk rawatan. Okey, mungkin ialah orang sakit nak sihat, nak beraya walaupun kita dalam keadaan PKP kan, mungkin diorang nak dalam keadaan sihat lah, dalam keadaan sihat dalam semasa perayaan dengan sanak saudara yang terdekat. Okey, sebelum itu salam kuantum, satu sama terhubung. Okey, apa khabar? Apa khabar? Apa khabar anda semua? Mulut pun dah jadi macam Indon dah. Okey, apa khabar anda semua? Okey, para penonton sekalian. Okey, seperti biasa, tolong share, like page kami dan sharekan kepada rakan-rakan kita, dan supaya ilmu yang bermanfaat yang kita kasih pada dalam sesi kita ini dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Banyak orang yang tak tahu lagi tentang tubuh non fizik. Jadi sama-sama kita sharing-sharing. Jangan kita saja yang kita tahu, biar ramai lagi lebih tahu. Seperti apa yang saya buat ini, tujuan dia untuk biar semua orang tahu. Kalau boleh satu dunia, satu Malaysia tahu tentang tubuh non fizik dan pentingnya tubuh non fizik kepada tubuh fizik kita. Okey, baik. Saya nak cover sikit. Ini adalah live saya ya untuk sebelum Aidilfitri. Jadi satu lagi, saya akan buat live satu lagi untuk Aidilfitri. Ucapan lah, orang kata mandat saya sebagai salah seorang ahli alternatif, iaitu tentang tubuh non fizik. Ini adalah video yang sebelum Aidilfitri. Jadi saya nak cover sikit kepada tajuk yang saya belum lagi sharing, iaitu tentang sihir dan tubuh non fizik. Kenapa dunia sekarang ni, dunia yang moden, masih lagi orang suka bermain dengan benda-benda sihir. Malah sekarang ni lagi canggih. Sihir-sihir ni lebih canggih. Canggih macam mana? Kadang-kadang gunakan WhatsApp pun boleh kena sihir kan. Kadang-kadang kita kerja dalam keadaan moden, kita kerja pejabat apa semua pun boleh kena sihir. Kita kena penunduk lah, kita kena santau lah, kita kena busung lah, dan macam-macam lagi. Okey, apa yang berlaku sebenarnya dan kenapa ini berlaku? Okey, baik. Saya terangkan apa itu definisi sihir. Sihir adalah gangguan halus ataupun gangguan astral. Okey, yang mana gangguan ini ada penglibatan teknologi dan juga penglibatan makhluk-makhluk astral. Okey, seperti jin. Okey, ada juga yang menggunakan tenaga dalam untuk buat perkara negatif. Okey, dan secara mudahnya untuk kita faham, sihir adalah gangguan yang mana ia ada unsur-unsur khianat, ada unsur-unsur negatif. Okey, tak ada sihir yang tiba-tiba kena, tak ada. Semuanya mesti ada penyebab, mesti ada sebab. Dia bukan tiba-tiba aku kena sihir tanpa sebab, tidak. Mesti ada sebab. Maka sihir itu dipanggil sihir. Okey, baik. Okey, macam mana cara sihir ini berlaku? Okey, cara sihir ini berlaku adalah dia salah satunya adalah penglibatan makhluk-makhluk astral ataupun makhluk-makhluk halus. Okey, yang mana dia tu kita tak nampak, tak kasat mata. Okey, dia akan mengganggu kepada sistem tubuh non fizik kita. Okey, yang mana sebelum ini, video-video saya sebelum ini dah menceritakan sesungguhnya jika tubuh non fizik kita ada masalah, tubuh fizik kita secara automatik akan ada masalah. Jika tubuh non fizik kita negatif, maka tubuh fizik kita akan jadi negatif. Tetapi jika tubuh non fizik kita positif, maka tubuh fizik akan jadi positif. Jadi makhluk-makhluk astral tadi yang dikatakan makhluk halus tadi mengganggu sistem tubuh non fizik kita sehingga menyebabkan tubuh fizik kita jadi problem, jadi negatif. Itu macam mana yang berlaku. Okey, contoh kita ambillah kena santau. Contoh paling senang, ini biasa kita dengar santau. Okey, santau adalah penglibatan benda-benda bisa, benda-benda tajam, benda-benda yang karat apa semua kan, dihantar melalui angin kan, dengan bantuan makhluk astral. Maksudnya benda yang zahir dighaibkan, dijadikan dalam dimensi astral. Okey, kemudian dihantar melalui makhluk astral masuk ke dalam tubuh mangsa. Itu adalah santau.
Jadi macam mana boleh jadi kita tiba-tiba muntah darah, tiba-tiba kita batuk kering, tiba-tiba sakit dada, bisa-bisa badan, tulang dan sebagainya. Okey, apabila dalam keadaan bahan-bahan tadi dan juga makhluk astral tadi kan mengganggu tubuh non fisik kita. Okey, mengganggu tubuh non fisik kita. Okey, terutamanya cakra-cakra yang paling popular yang jika santau yang paling popular dia akan kacau cakra akal kita. Okey, cakra ajna kita, cakra mahkota kita. Okey, secara tidak langsung daripada tiga ni tadi menyebabkan cakra lain pun terlibat. Itu dia yang berlaku sebenarnya. Dia tak boleh hantar ke direct tubuh non fizik sebab dia adalah dalam keadaan tubuh dia tak boleh hantar, dia tak boleh mengganggu tubuh fizik kita. Sebab apa? Tubuh fizik kita adalah tubuh wujud. Tubuh wujud yang mana benda ini wujud kena dengan wujud. Kalau tak wujud dia tak boleh jadi apa. Contoh macam ni, okay, katakan tangan saya ni ada energi. Kalau saya tepuk macam ni, secara benda fizikal memang tak boleh jadi apa-apa. Tetapi jika saya menghantam energi ni dengan energi tubuh non fizik yang ada di sini, baru akan ada tindak balas, baru ada rasa. Itu maksud dia. Jadi kenapa orang-orang yang cukup amalan dia, cukup pendinding dia, betul-betul hatinya bersih apa semua, susah untuk kena gangguan, susah kena sihir. Sebab apabila dirinya dalam tubuh non fiziknya positif, maka tubuh fiziknya juga positif, maka energi negatif yang masuk susah untuk masuk oleh kerana sebab kepositifan yang ada pada tubuh non fizik dan tubuh fiziknya. Okey, jadi macam mana sihir ini boleh terjadi? Maksudnya mengapa sihir ini boleh berlaku? Oleh kerana perkara yang pertama adalah apabila tubuh non fizik kita tak pernah kita ambil tahu. Okey, yang mana tubuh non fizik kita ni dalam keadaan negatif. Okey, apabila dalam tubuh non fizik kita keadaan negatif, secara automatically dia jadi sebagai satu medan magnet yang menarik energi yang sama. Kadang-kadang kita rasa kita baik, kita tak kacau orang, kita buat benda yang sepatutnya, tapi kenapa kita kena sihir? Kan? Ketahuilah, mungkin kita nampak zahirnya baik tetapi kitanya solat kita tak jaga. Nampak tak? Ataupun kita punya hati kita tak bersih. Itu semua adalah energi negatif dan menyebabkan dia mengabsorb energi negatif. Dan kerana itulah jika kalau kita tengok orang yang selalu kena sihir tanpa sebab, selalunya dia akan pergi mana-mana dia akan kena gangguan. Kalau pergi sini orang sabotaj, kalau pergi kerja kat sini orang sihir dia, dengan adik-beradik bergaduh, sihir dan sebagainya. Oleh kerana macam saya cakap tadi, secara zahiriah, secara fizikal, tubuh fizikalnya nampak bersih, nampak positif, tetapi sayangnya dari segi tubuh non fiziknya negatif. Jadi sebenarnya apa yang benar-benar yang dipanggilkan positif adalah apabila tubuh fizik dan tubuh non fizik adalah positif, maka itu adalah satu benteng yang sangat kuat dan kata kesempurnaan sebagai tubuh manusia. Jadi apabila kita tubuh fizik kita positif tapi sayangnya tubuh non fizik kita negatif, maka apabila tubuh non fizik negatif dia akan menyebabkan tubuh fizik kita akan jadi negatif. Itu salah satu sebab kenapa walaupun kita buat baik macam mana pun, kita pergi satu tempat tak kacau orang pun, tapi kita kena juga benda-benda macam ni. Okey, itu satu. Okey, yang kedua adalah apabila kita diuji. Okey, diuji untuk keimanan manusia. Okey, keimanan kita sebagai hamba, maka Tuhan uji. Okey, Allah uji kita. Tengok keadaan itu apabila kita berada dalam ujian, adakah kita lebih rapat dengan Allah ataupun jauh daripada Allah, jauh daripada Tuhan yang mencipta kita. Okey, yang mana jika kita lebih rapat pada Allah, insya-Allah ujian itu akan hilang sampai masanya dan kita akan dapat satu karamah ataupun satu kelebihan ataupun satu kemenangan. Tetapi jika kalau kita jauh daripada Allah, maka benda itu akan jadi istidraj. Nampak tak? Itu perkara kedua, maksudnya ujian. Ujian ni tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Okey, yang ketiga adalah sebenarnya energi negatif itu turun temurun. Okey, ini berlaku selalunya kepada mereka yang ada saka tanpa disedari. Okey, ada saka ataupun ada sumpahan daripada orang kata atas-atasan nenek moyang dia apa semua. Yang mana dulu, okey, orang-orang dulu kenapa hebat? Kita dengar cerita pasal pendekar, kita dengar cerita pasal ahli ulama, contohnya kalau contohnya wali-wali yang biasa popular, kita dengar Wali Songo.
Yang kita dengar karamah dia macam-macam. Kenapa? Sebab dia orang sangat faham tentang tubuh non fizik. Dan segala amalan kebatinan ataupun amalan-amalan agama yang dia buat menjurus kepada tubuh non fizik. Yang mana apabila tubuh non fizik dia sangat power, sangat positif, maka dia mempositifkan kepada tubuh fiziknya. Kita tengok orang raja-raja sultan-sultan dulu, semua berdaulat. Kan, kalau dia cakap dia memang jadi. Sebab tu kata daulat tuanku, daulat tuanku. Di masa itu sebab mereka memfokuskan tubuh non fizik. Yang mana kalau kita tengok segala amalan kebatinan, amalan agama merujuk ataupun mengefek kepada tubuh non fizik kita. Dia macam gitu. Okey, contoh. Ya, kita ambil amalan zahir saja, amalan simple, amalan syariat. Okey, contohnya puasa. Kan, sebelum-sebelum ni saya cerita pasal puasa. Nampak tak? Puasa itu adalah ibadah, yang mana ibadah itu berada dalam bulan Ramadan yang energinya positif, kan? Maka ibadah tadi menjurus kepada positifnya energi. Okey, dan energi itu diserap oleh cakra-cakra kita, iaitu tubuh non fizik, anggota tubuh non fizik, menyebabkan segala perkara positif akan berlaku kepada tubuh fizik. Nampak tak? Itu contoh puasa saja. Okey, contoh ambil yang lain. Contohnya kalau orang mengamalkan selalu berzikir apa semua. Kalau tengok secara fizikal, berzikir mana ada, kita tak ada exercise pun. Kita tak ada orang kata buat ni apa orang kata pergerakan apa semua, cuma kita berzikir dalam hati ataupun kita berzikir daripada mulut. Jadi ke mana charge itu positif itu? Dia pergi ke tubuh non fizik. Sama juga dengan solat. Kita menjalankan kewajipan kita solat. Okey, secara positifnya, secara fiziknya kita melakukan perbuatan solat. Tapi kita tak ada exercise pun kat situ, cuma perbuatan solat. Tetapi kenapa solat boleh menghindar daripada perkara mungkar? Nampak tak? Maksudnya solat itu sendiri pun energinya positif dan dia akan bertindak balas dengan tubuh non fizik kita. Dan tubuh non fizik kita kerja dia menyerap energi. Sebab apa? Anggota tubuh non fizik yang dikenali sebagai cakra, dia kerjanya adalah menyerap energi sekeliling. Kalau energi sekeliling negatif, maka negatiflah tubuh fiziknya. Jika energi negatif kepada sekeliling, maka negatiflah pada tubuh non fiziknya. Tubuh fiziknya. Macam gitu. Okey, baik. Tadi dua perkara. Yang pertama sekali adalah oleh kerana walaupun tubuh fizik positif, tetapi belum tentu tubuh non fizik adalah positif. Okey. Tetapi jika tubuh non fizik positif, wajib kepada tubuh fizik akan jadi positif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gangguan daripada keturunan. Keturunan ni maksudnya kita mangsa keadaan. Kita tak tahu perkara itu sebab benda dah lama tetapi kena kat kita. Itu salah satu punca mengapa benda ini berlaku, sihir ini boleh berlaku kepada kita. Okey, baik. Yang ketiga adalah persekitaran. Okey, jika kita berada di satu kawasan yang kotor, automatik sedikit tak sebanyak kita mesti terkena kekotoran itu. Okey, contoh kita berada di lopak. Okey, memang kita jauh daripada lopak, benda tak kena kat kita, tapi kalau orang pijak lopak tu boleh kena kita. Kita boleh kena tempias. Dia macam itu. Jadi inilah tiga perkara yang kenapa. Sebenarnya empat perkara. Satu lagi adalah ujian. Maksudnya Allah nak tengok kita punya keimanan. Nak uji kita tanda kasih sayangnya kepada hamba-Nya. Jadi itu. Itulah perkara yang berlaku kenapa dan mengapa dan apa yang berlaku sebenarnya. Kita tak ada buat jahat tapi kita kena sihir. Dan bagaimana sihir itu berlaku? Macam saya cakap tadi, sihir berlaku apabila makhluk-makhluk astral, pelibatan makhluk-makhluk astral ataupun makhluk-makhluk halus, ataupun kita biasa dengan jin, syaitan dan sebagainya, bertindak balas dengan tubuh non fizik. Bertindak balas dengan tubuh non fizik dan menyebabkan tubuh fizik kita bermasalah, negatif. Dia macam gitu. Jadi saya harap penerangan saya sedikit ini boleh difahami oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Sementara itu sekali lagi saya minta kepada sahabat-sahabat semua like dan share. Kalau page kita belum like page kita. Jika sudah ada, like video live saya ini dan sharekan kepada kawan-kawan kita. Jika boleh sentiasa apabila saya ada buat live je, sharekan. Anggaplah itu ibadah kita. Anggaplah itu satu ibadah kita supaya dapat membantu sahabat-sahabat kita yang tak tahu tentang benda ni. Dan banyak majoriti orang-orang yang kena benda-benda macam ni dan tak faham tentang tubuh non fizik, selalunya pemulihan
rawatan, dia mungkin dah buat rawatan dekat ustaz, dekat dekat para medik apa semua kan, tetapi kesembuhan tu sangat sekejap, mungkin dalam masa 30 hari lepas tu jadi balik apa semua. Kenapa? Sebab puncanya belum mati. Setiap satu perkara, setiap satu penyakit mesti dimatikan punca, untuk mengelakkan daripada ada repetition. Okey, repetition, pengulangan. Contohlah macam sihir. Okey, saya cakap santau tadi. Okey, apabila kita katakan kena santau apa semua, jadi ada perawat-perawat dia cuma menawarkan ataupun keluarkan barang-barang tersebut. Okey, keluarkan barang-barang tersebut, tetapi sayangnya puncanya masih hidup, masih ada. Kan? Jadi maksudnya apabila dia dalam proses pemulihan, dia tiba kena attack balik. Nampak tak? Jadi dia berulang. Itu yang orang yang sakit sampai bertahun-tahun tak baik, pergi sana sini, rawat sekejap je baik, lepas tu jadi balik. Bukan masalah ilmu tu, bukan masalah perawat tu, masalah diri kita. Apabila rawatan itu tidak mematikan punca, selagi punca tak mati, selagi itu benda tu akan berulang. Okey, itulah dia tentang sihir. Dan satu perkara kita kena realize dan kita kena faham dan kita kena sedar. Kadang-kadang kita tengok macam kita ni bad luck. Okey, macam bad luck maksud dia kurang nasib baik. Okey, buat kerja semua tak jadi. Okey, lepas tu kalau kerja sekejap kena berhenti, ada je masalah apa semua. Kita rasa macam benda tu natural. Benda tu macam mungkin kita ni orang kata sial. Okey. Sebenarnya tak. Sebenarnya kita tak tahu tentang tubuh dan fizik kita. Jika kita tahu tentang tubuh dan fizik, benda ni akan boleh diatasi. InsyaAllah akan diatasi. Dan sebenarnya dalam keadaan itu kita kena realize bahawa ada kemungkinan besar kita terkena sihir. Kita kena sihir dan kita kadang-kadang kita macam bukan ni bukan gangguan ni, bukan apa semua. Tapi bila dah sampai terlambat, selalunya orang yang macam ini dia akan bila dah terlambat dah orang kata dah teruk apa semua, dan finally dia realize benda tu adalah sihir. Nampak tak? Kan? Bersangka baik bagus, tetapi kita kena ikhtiar. Kita kena ikhtiar, kita tengok apakah permasalahan ini betul-betul masalah medik ataupun masalah non-medik. Jika masalah non-medik, kita dah tahu benda ni adalah masalah gangguan. Nampak tak? Itu sebenarnya. Contoh macam rezeki stuck. Memang betul lah. Contohlah kita ambil zaman sekarang. Okey, musim PKP ni. Okey, rezeki stuck apa semua. Betul lah kan. Mungkin kalau orang yang niaga kedai atau niaga makan, bisnes kurang apa semua. Tetapi kalau kita perasan, sebelum PKP pun kita pun rezeki kurang. Kalau tak sebelum ni okey je. Tapi bila orang kata mula-mulanya kita buat okey, tiba-tiba statik, kadang-kadang tak ada langsung apa semua customer, pembeli dan pelanggan. Lepas tu bila kita masuk musim PKP pula lagi teruk lah kita. Nampak tak? Secara logiknya, secara tu kita boleh cakap lah, mungkin rezeki kita tak ada. Betul, memang rezeki kita, bab rezeki ni betul, tak salah. Tetapi kita kena faham, Allah tak pernah salah letak rezeki. Apabila Allah kasih kita rezeki sebanyak ini, okey, apa yang kita buat? Okey, apabila itu Allah uji kita. Nampak tak? Okey, jadi ikhtiar tu kena ada sebenarnya. Fokus kepada contohnya terutamanya pada rezeki ni. Sebab apa? Ada ahli-ahli kita, ahli-ahli daripada ahli tidularti kami, iaitu rawatan tanpa sentuhan para karamah, kan? Yang mana dia ada masalah itu. Okey, masalah itu. Dia ada asalnya dia sakit-sakit. Okey, sakit-sakit, mulanya dia ingat ini tak apa, ni biasa, sakit biasa. Tetapi benda tu berulang-ulang. Makan ubat sekejap hilang, lepas tu datang balik. Lepas tu sampai satu tahap makan ubat pun tak hilang. Jadi dia baru realize, apa ni? Ini mungkin gangguan ni apa semua. Dan akhirnya dia pergi berubat-ubat dan memang kata ada gangguan. Okey, dia ada kata gangguan tapi tak baik-baik. Rawat sekejap, jadi balik, rawat sekejap, jadi lagi bertahun-tahun. Dan akhirnya dia join dengan kita, jadi ahli dan dia merawat diri dia sendiri. Alhamdulillah, dengan izin Allah, penyembuhan dia berlaku. Sampai sekarang dia sembuh. Dan lepas tu dia ada check up. Apabila asbab daripada dia sakit, maka rezeki dia pun stuck. Rezeki dia berat. Apa semua. Jadi kita pun ajar teknik macam mana untuk selesaikan masalah rezeki. Alhamdulillah sekarang rezekinya terbuka kembali. Cukup. Walaupun PKP, dia dapat order, alhamdulillah, subhanallah. Rezeki dia sangat murah. Asbabnya daripada apa? Ikhtiar tadi membuka balik kepada masalah tubuh dan fizik dia, dan Allah izinkan balik kembali. Sebab apa? Allah ciptakan manusia, dilahirkan di dunia ini, dah confirm cukup semua dengan rezekinya, dengan kesihatan, dengan apa semua cukup. Takkan Allah kasih ini sikit, ini banyak, tak ada. Semua ngam-ngam je untuk sepanjang kehidupan dia. Tetapi kenapa ada stuck ni? Berlaku benda-benda macam ni lah. Masalah tubuh dan fizik kita selalu diganggu.
Kan? Sayangnya pula ilmu tentang tubuh non fisik ni tak semua orang tahu. Kan? Majoriti perawat je yang tahu, tapi perawat pun lebih kepada orang kata kebatinan. Kan? Bila gangguan jin, okey, lepas tu dia rukiahkan apa semua. Betul, itu cara dia. Dan sebenarnya dalam rawatan kita pun kita gunakan rukiah syariah apa semua. Tetapi apa bezanya? Kita gunakan teknik gabungan sains dan rukiah. Sains dan rukiah maknanya energi daripada rukiah tadi. Rukiah dia sebab tu kalau kita tengok sebenarnya rukiah ni bukan simple je kita baca je boleh jadi, tak. Kan? Benda tu perlu diamal. Sebab tu kalau kita pernah dengar cerita-cerita orang ataupun kita sendiri pernah mengalami. Okey. Orang kena, contohlah kena histeria, kena gangguan jin ataupun kena sihir, dia histeria. Okey, kita baca ayat kursi kena gelak je. Tak jadi apa. Tapi jika perawat, yang mana betul-betul ijazah dan mengamalkan apa semua, bila baca ayat kursi je memang dah menjerit dah. Kenapa? Sebab apa? Energi berbeza. Energi seorang perawat tu sebab dia mengamal, energi dia berbeza. Berbeza dengan orang yang bukan pengamal. Itu sebenarnya. Itu jadi selalu pertanyaan benda ni, pertanyaan-pertanyaan macam ni ada orang tanya, mereka tanya kepada saya. Jadi saya terangkan. Itu sebenarnya. Jadi kita jangan harap kan. Okey, contohlah memang dia ajar okey ruqyah macam gini, ayatnya gini, kalau sakit gini apa semua. Kan jika kita tidak amal for nothing. Sama juga dengan orang-orang yang tahfiz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Walaupun dia menghafal Al-Quran, tapi sayangnya dia tak mengamal Al-Quran. Jadi benda tu sia-sia untuk diri dia. Sebab tu bila lama Al-Quran tu jadi hilang dalam diri dia. Hilang daripada ingatan dia. Macam itu. Itu maksudnya. Jadi setiap perkara apa yang kita buat, pertama perlu istiqamah. Lepas tu yang kedua, kita perlu ada guru. Guru tu untuk mentazkirkan atau tazkir ni maksudnya mengiyakan, mengkonfirmkan, mendeklarasikan bahawa ilmu tu tepat. Sama juga dengan guru juga ada dengan guru dia, jadi ada kesinambungan dia. Jadi dalam bahasa perubatan dipanggil sanad. Jadi tu maksudnya ilmu tu bukan ilmu lara, bukan ilmu daripada sana dari sini berterabur apa semua, tak, tak. Benda tu bersanad, bersusun macam itu. Itu bab ilmu. Jadi apa yang saya cerita ni sebenarnya benda ni adalah yang berlaku. Berlaku di sepanjang kehidupan kita. Dalam kehidupan kita memang berlaku. Contohnya tiba-tiba kita selalu berlaku, ini selalu berlaku, biasa berlaku, terkena gangguan-gangguan liar. Contohnya bila dia pergi satu tempat yang agak angker ataupun agak keras, tapi dia tak tahu, dia tak ada apa-apa, dia tak rasa apa. Tetapi selepas dia pergi situ, dia bila asal je demam. Bila bila nak tidur susah apa semua. Jadi benda tu secara logik akal, sebab dia tak ganggu orang, tapi dia kebetulan dia pergi situ mungkin kerja. Tapi sayangnya oleh kerana badan dia tak kuat dan energi tubuh nafis dia tak kuat, menyebabkan makhluk asral ni boleh mengganggu dia. Nampak tak? Jadi sangat-sangat besar penangan tubuh non-fizik ini sebenarnya. Sebab apa tubuh non-fizik yang komunikasi dengan alam? Bukannya tubuh fizik kita. Tubuh fizik ni kita cuma merasa. Contoh kita rasa angin sejuk, angin panas. Tapi sebenarnya yang panas itu tubuh non-fizik kita yang rasa. Nampak tak? Tubuh non-fizik kita ni sangat-sangat penting. Dan kenapa saya sentiasa menekankan tentang tubuh non-fizik? Sebab apa? Tak ada tubuh non-fizik, tak akan ada apa-apa kepada tubuh fizik kita. Dia tak akan wujud sebenarnya. Kalau tak ada tubuh non-fizik, tak akan wujudnya tubuh fizik. Maka daripada wujudnya tubuh non-fizik tadilah wujudnya kepada tubuh fizik. Dia macam itu. Jadi banyak perkara dalam kehidupan kita seharian yang kita tak perasan, penlibatan kepada tubuh non-fizik. Okey? Macam itu. Jadi itulah tajuk kita pada hari ini, iaitu sihir, mengapa, kenapa dan bagaimana. Okey, kenapa saya cerita pasal ni? Sebab benda ni dah banyak sangat. Ini kebetulan yang saya janji saya nak ceritakan benda ni, tapi saya tak dapat nak live oleh kerana ini. Sebab ramai pesakit yang minta bantuan. Yang berhajat, masalah bila saya cek semua masalah non-fizik. Sedangkan cerita je tentang fizik. Contoh salah satu dia cakap dia selalu buat dia jadi pelupa. Dulu dia okey je, tiba-tiba sekarang dia pelupa. Jadi dia secara sangka baiknya dia kata mungkin penyakit sebab dia terlampau banyak sangat fikir. Tetapi bila kita cek balik apa semua, dia dah pergi hospital kata okey. Dia pergi psikiatri tak ada masalah. Jadi psikiatri biasalah kasih ubat penenang supaya dia tenang, jadi otak berfikir. Tapi malah dia lebih lembab. Jadi dia tak selesai masalah dia dengan dia ambil makan ubat apa semua. Jadi apabila dia minta tolong, kita cek balik apa semua, rupanya ada masalah gangguan. Masalah gangguan astral kepada tubuh non-fizik yang menyebabkan dia jadi pelupa.
Kan apabila dia memang tak percaya tentang benda ni sebab dia rasa benda tu macam fizikal, tapi saya buktikan. Okay, saya buktikan, saya buat rawatan apa semua, alhamdulillah, dan sekarang ni alhamdulillah. Kan dia dah hilang pelupa tu. Dia hilang pelupa, maka dia jadi macam biasa balik apa semua. Dan akhirnya dia pun bersetuju untuk menjadi ahli TWT. Menjadi ahli kita supaya apa? Kenapa apa bagusnya masuk dalam ahli kita? Sebab ilmu ini boleh merawat diri sendiri dan boleh merawat keluarga. Dan rawatan, istilah rawatan tu bukan maksudnya sebab sakit. Kadang-kadang untuk masalah kehidupan seharian pun boleh digunakan ilmu ini. Jadi ramai yang masuk ini, majoritinya bukan yang sakit-sakit tu. Bukannya majoriti yang sakit-sakit sihir apa semua, tak. Majoriti yang ada masalah dalam kehidupan. Contoh apa orang kata dia susah nak berfikir, nak buat keputusan susah, selalu keputusan tak cantik, selalu keputusan tak betul. Tapi alhamdulillah sebab dia buat rawatan TWT ni untuk diri dia, kan, dan akhirnya benda tu selesai, masalah tu hilang. Maka dia positif. Okey, kenapa? Kerana ilmu rawatan tanpa sentuhan barakah rahmah ataupun kita panggil dengan nama TWT memfokuskan kepada rawatan tubuh non fizik. Okey, yang mana dia menstabilkan, menstabilkan dan menetraliskan dan juga membooster energi kepada energi positif. Okey, konsep dia senang je. Kalau kita dah keadaan negatif, energi negatif, maka rawatan itu meng-cleansingkan segala negatif, neutralisekan dia. Lepas tu di-charge balik kepada energi positif, energi yang original. Dan apabila kita punya tubuh non-fizik kita stabil, secara automatically tubuh fizik akan jadi stabil. Macam mana? Okey, apabila kita stabil, katakan orang tu sakit, pemulihannya akan lebih cepat. Okey, apabila orang itu pemarah itu negatif, dan apabila dia stabilkan balik energi dia, dia cleansing semua, lepas tu dia stabilkan balik, kan, chargekan balik, kan, maka kan perasaan marah tu akan hilang. Sebab apa? Negatif tu telah dineutraliskan. Dan itu juga banyak lagi kegunaan untuk TWT, iaitu ilmu rawatan tanpa sentuhan. Okey, TWT stand for treatment without touch. Barakah rahmah. Dia macam itu. Jadi jika anda semua berminat tentang apa itu TWT dan apakah kegunaan dia, insya-Allah saya akan buat satu sesi untuk menerangkan apa itu TWT dan apakah relate dia dengan tubuh non fizik dan juga apa juga relate-nya kepada tubuh fizik dan apakah keunggulan, kelebihan dan kekurangan. Saya akan terangkan. Insya-Allah saya akan buat satu sesi lagi live untuk menceritakan tentang apa itu tubuh non fizik, apa itu TWT dan apa kena mengena dia dengan tubuh non fizik dan juga tubuh fizik. InsyaAllah saya akan buat. Okey, baik. Okey, rasanya setakat itu saja pada hari ini. Okey, moga perkongsian ini di-share-sharekan lagi. Di-share-sharekan kepada sahabat-sahabat kita yang lain dan jangan lupa jika kepada penonton-penonton yang baru melihat, baru menonton live kami di Pusat Rawatan Barakah Rahmah, tolong like page kita. Pusat Rawatan Barakah Rahmah. Like, biar ramai-ramai like. Supaya apabila saya ada buat live lagi, ada buat perkongsian lagi atau apa-apa saja maklumat tentang rawatan tubuh non-fizik, anda dapat notifikasi. Dan anda tak terlepas dengan ilmu-ilmu tersebut, perkongsian tersebut. Okey, baik. Rasanya setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Okey, ramai-ramai sharekan video ni. Sharekan live ini kepada semua kawan-kawan kita yang mana ada masalah, antara masalah medik ataupun masalah non-medik, masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah kesihatan, apa sahaja. Sharekan. Jadikan ia sebagai satu ibadah. Kita niat kerana Allah Ta'ala nak bantu kawan-kawan kita. Dan mungkin kita ada kawan-kawan kita yang selalu ada masalah apa semua dan masalah tu sekejap okey dan sampai bila benda tu nak berlaku. Dan inilah dia ilmu yang kita boleh bantu kawan-kawan kita. Okey, maka jangan lupa share. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kepada para penonton sekalian kerana masih sudi lagi setia bersama perkongsian kita dari Pusat Rawatan Barakah Rahmah dalam bicara santai bersama Quantum Barakah Rahmah. Semoga ilmu-ilmu ini dimanfaatkan dan bermanfaat kepada diri anda, diri saya dan diri kepada kawan-kawan kita semua. Semoga anda tetap menjalani ibadah puasa dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan redha, dalam keadaan ikhlas. Semoga kita mendapat manfaat energi positif yang ada pada bulan Ramadan dan ibadah puasa. Okey, setakat ini saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuantum, satu sama terhubung.